Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Okey, untuk video yang lepas saya dah terangkan bagaimana kita nak membina konstruktor bagi kelas student, kemudian bagaimana kita nak membina method, kita nak membina getter method dan juga setter method. Inilah contoh yang lain. Okey, contoh yang lain. Okey, satu lagi saya nak tekankan dari segi naming convention. Bagaimana kita nak membina getter method dan juga setter method dari segi pemberian nama. Okey, so untuk nama variable ataupun methods, selalunya untuk nama methods kita akan dimulai dengan, kalau getter method kita akan bermula dengan get. Okey, sama seperti dengan set untuk nak ubah data. Okey, so kebiasaan untuk naming convention yang betul, huruf pertama bagi perkataan kedua, ketiga dan seterusnya mestilah bermula dengan huruf besar. So perkataan pertama semua huruf adalah huruf kecil, tetapi huruf pertama bagi setiap perkataan kedua, ketiga mestilah berhuruf besar. Contoh di sini, employee name ada dua perkataan. So kalau kita nak membina getter method, so dia akan jadi huruf pertama bagi perkataan kedua employee, E huruf besar, dan name perkataan yang ketiga huruf pertama mesti huruf besar. Ini adalah naming convention, sama seperti setter method. Okey, untuk setter method. Okey, ini untuk string. Okey, getter method, so dia tidak mempunyai parameter, tapi dia akan return nilai. Return nilai bergantung kepada variable. Employee ni berjenis string, so dia akan return string. Okey, nama ni adalah berdasarkan kepada nama variable. Kalau employee ni, so kena gunakan employee ni. Sama seperti setter method. Setter method tidak memulangkan sebarang nilai, tapi dia mempunyai satu parameter. Okey, satu parameter. So nilai baru bagi ni employee name akan diberikan kepada employee name. So berlaku perubahan. Okey, kemudian selesai untuk getter and setter method. Kemudian kita nak pergi ke bahagian ke kelas seterusnya, iaitu kelas student operation. Kelas student operation ni adalah kita nak memanggil kelas student. Okey, daripada kelas student kelas student operation kita akan memanggil kelas student. Sebab kita akan bermain dengan objek yang di-create daripada kelas student. Contohnya, okey, saya nak membuat demo berkenaan dengan data protection bagi instance variable yang terdapat dalam kelas student. Contoh, saya nak pergi metrik daripada kelas yang lain. Contoh, metrik ni adalah instance variable, so kita nak guna, kena create objek dulu daripada kelas student. So kita dah create objek dari kelas student, iaitu stud. Contoh saya gunakan stud dot, katakan saya buat metrik. Okey, metrik. Okey, saya nak katakan saya nak ubah stud dot metrik, saya letak 10. Boleh atau tidak? Tak dibenarkan. So metric has private access. Okay, metric has, tengok sini, metric has private access. So tak dibenarkan sebab student operation ni merupakan kelas luar. Okay, yang dianggap kelas luar bagi kelas student. So kelas luar tak dibenarkan untuk access variable yang mempunyai private access member. Okey, so tak nak access boleh, tapi kena melalui getter dan setter method. Kalau getter kita nak dapatkan nilai daripada metrik, setter method kita nak ubah nilai pada metrik. Okey, sekarang ni tak apa, ini saya buang dulu. Okey, saya letak sini.
Kemudian saya run. Okey. Okey, contoh sekarang ni, apa yang terjadi di sini? Okey, sekarang kita pada kelas student operation. Student operation di mana? Okey, di sini. Okey, student operation. Okey, saya nak terangkan bagaimana penggunaan constructor, getter and setter method berlaku. Okay, contoh, student stud equal to new student. Yang ini. Okey, so kita kembali kepada kita kembali kepada apa ni? Kepada penerangan. Okay, kita tengok komen kat sini. Call class student and its constructor without parameter. Okay, ini maksudnya. Okay, minta maaf. So call class student. So dekat objek akan di-create daripada class student dan sistem akan memanggil constructor bagi class student yang tidak mempunyai parameter. So class student yang tidak mempunyai parameter yang ini. Yang ini. So kita boleh tengok di mana? Di sini. Sama aja. So apa yang terjadi di sini? Satu objek akan di-create. Satu objek akan di-create daripada satu objek akan di-create, akan dicipta daripada kelas student. So selepas tu apa yang terjadi? Apabila satu objek yang di-create daripada kelas student, sistem akan memanggil constructor bagi kelas student yang tidak mempunyai parameter. So bila kita pergi ke kelas student, ada satu constructor bagi kelas student yang tidak mempunyai parameter. Apa maksud dia? So dia akan memberi nilai awal kosong kepada metrik. Ini adalah objek yang kita create lah. Bermaksud setiap kali begini, satu objek akan di-create dari kelas student. So kemudian satu objek akan di-create daripada kelas student. Kemudian sistem akan memanggil constructor, bergantung. Kalau constructor tidak mempunyai parameter, so sistem akan panggil constructor yang tidak mempunyai parameter. Dalam kes ni, komputer akan memanggil constructor yang tidak mempunyai parameter. So apa yang terjadi? Akan memberi nilai awal. Okay, kosong kepada metrik, nonim kepada nim, dan kosong kepada kosong kepada metrik. So dia akan jadi nilai akan diberikan kepada metrik, nonim akan diberikan kepada nim, kosong akan diberikan kepada mark. Ini adalah berlaku penciptaan objek dan pemanggilan konstruktor yang tidak mempunyai parameter. So siapa yang akan merujuk kepada objek ini? Ini adalah objek. Siapa yang akan merujuk kepada objek ini? Iaitu objek reference variable stud. Okay, so stud akan merujuk kepada objek yang kita create. Maksud stud ni akan merujuk di sini. Okay, itu maksudnya. Okay, sekarang ni kalau kita lihat apa yang terjadi, system.out.println. Okay, tengok sini. Output yang terhasil adalah yang ini akan menghasilkan output yang di bawah ni. Okay, so kita tengok ada penerangan di sini tak? Okay, ada. Okay, yang ni yang kita masukkan from object reference variable stud. So dia akan display from object reference variable stud. Kemudian student name stud.getName. Sekarang ni kita nak access ataupun kita nak retrieve nama student, iaitu get name. So kita tengok object reference variable mana yang kita akan gunakan. Contoh di sini adalah stud. Stud ni adalah object reference variable. Stud.getName sudah akan dapatkan stud.getName sudah akan dapatkan no name. That's why dia akan display no name. Okay, no name. Kemudian yang kedua, student metric stud sekarang merujuk kepada object reference variable stud.getMetric. GetMetric adalah kosong. So that's why dia akan display kosong. Kemudian apa lagi?
Kemudian student marks, stud.getMarks. Stud.getMarks mana? Sini. So dia akan display stud.getMark 0.0 iaitu 0.0. Okey. Kemudian apa lagi? Selesai di statement. So you akan dapat output seperti berikut. Kemudian kita nak membuat perubahan nilai. Kita nak membuat perubahan nilai pula. Kita nak ubah nilai. Kita nak ubah nilai bagi, kita nak ubah nilai objek. Maklum kita nak ubah maklumat objek yang di mana objek tersebut ditunjuk oleh objek reference variable stud yang ditunjuk oleh stud. Contoh di mana? Ni, stud merujuk kepada objek ini. So sekarang kita nak ubah data yang terdapat di dalam objek ini. Contoh yang ni saya tulis di sini. Okey. Sekarang saya nak ubah 22 kamil 60.5. Okey, betul. Okay, sekarang kita nak ubah stud ni adalah di sini merujuk kepada objek di sini. So kita nak ubah apa ni? Stud.setMetric. Kita nak ubah metrik. Metrik daripada kosong. Kita tengok metrik setMetric. Stud.setMetric. So apa maksudnya? Apa maksudnya? 222 setMetric. Bila kita tengok metrik setMetric di dalam apa ni, dalam kelas student, apa yang terjadi? Nilai 22 ni akan diberikan kepada new metric. Nilai 22 akan diberikan kepada new metric. Sekarang nilai new metric adalah 222. So nilai new metric iaitu 222 akan diberikan kepada metric. Sekarang metric sebelum ni metric adalah kosong. So apabila komputer melaksanakan statement ni, so nilai 22 akan menggantikan kosong. So nilai kita adalah 222. Kemudian sama seperti student.setName Kamil. Okay, so kita akan ubah daripada no-name stud di sini stud. Okay, stud.setName. Kita nak ubah name daripada no-name kepada Kamil. So dia dah ubah. Okay. Kemudian satu lagi stud.setMark. Daripada kosong kita nak ubah kepada 60.5. So kita ubah 60.5. So dia akan jadi berlaku perubahan nilai. Okey. So apabila sekarang dah diubah nilai, kita gunakan setter method. Setter method gunanya untuk kita nak ubah nilai. So bila kita kita ingin print maklumat yang ditunjuk oleh objek reference stud, so nilai dia akan berubah. Okey, contoh ini from object reference variable stud again. Okey, ini. So dia dah berubah. Okey, student name dah jadi Kamil. Stud.getName. Di mana? Stud.getName, getName adalah Kamil. Kemudian stud.getMetric. Stud.getMetric adalah 222. So dia display 222. Kemudian stud.getMarks. Okay, so stud.getMarks dia akan display 60.5. Okay, itu saja. Itu adalah kaedah kita nak menggunakan constructor dan juga getter method. Ini adalah constructor. Okay. Kemudian kita nak panggil getter method dan kita nak gunakan setter method untuk kita nak ubah nilai. Itu sahaja buat masa ni.